Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, salam SPK semua. Saya adalah penyelaras SPK untuk tahun 2021. Sebelum tu, jangan terkejut melihat paparan gambar yang ada dekat situ. Ini adalah cara saya untuk berterima kasih kepada mereka yang telah bersama-sama saya menjalankan SPK tahun 2020. Ini adalah saya abadikan gambar mereka di sini. Okey, slide seterusnya ialah serta organisasi SPK KV Miri. Untuk tahun ni orang lain ni pula yang akan ambil alih. Terutamanya kepada pengurus kualiti kita iaitu Encik Thomas Undum. Okey. Kenapa unit SPK KV Miri ini perlu ditubuhkan? Okey, ini adalah semua kuala vocational di Malaysia perlu tubuhkan SPK. Wajib. Ini adalah untuk pematuhan proses akreditasi program melalui pengiktirafan MQA dan MBOT. Sebab dua perkara ni. Wajib ada SPK ya. Jadi tujuan unit SPK KV Miri ditubuhkan semestinya pengurusan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Yang mana kualiti yang dihasilkan kita adalah konsisten dari tahun ke tahun. Pengurusan program pun lebih tersusun sebab kita ada panduan yang jelas dekat situ dan kita mempunyai bukti dalam bentuk dokumentasi dan rekod dalam menjawab maklum bala penyediaan dokumen MQA ke MBOT. Yang paling penting dia boleh meningkatkan kecekapan dan keberkesanan kerja kita terutama bagi guru yang baru pegang jawatan, sesuatu jawatan. Boleh rujuk prosedur kualiti. Cikgu baru posting pun boleh rujuk panduan di situ. Jadi macam mana nak akses SPK KV Miri ni? Yang pertama ialah melalui pautan berikut ataupun boleh imbas QR code ini. Kita memang sudah war-warkan secara meluas baik dalam WhatsApp group, okey, dan di mana-mana sahaja. Kita ada sudut SPK yang kekal di mana dia berada di depan perjabaan. Boleh lihat dokumen kualiti bukan secara soft copy tapi hard copy. Boleh pegang-pegang, boleh lihat, boleh photostat tapi letak balik di tempatnya untuk kemudahan orang ramai. Dan kita juga boleh jumpa pemegang dokumen. Senarai pemegang dokumen ni saya rasa semua tahu sebab saya memang ambil dalam jurnal pengurusan College Vocational Miri. Boleh rujuk mereka untuk dokumen mana yang kita nak. Selain daripada itu juga, boleh juga jumpa pengurus dokumen SPK kita. Siapa? Ini dia, Puan Felicia kita. Dia ada dokumen hard copy juga. Apa yang ada dalam SPK? Apa yang ada dalam SPK? Dia ada 4 bahagian. Yang pertama, manual kualiti. Bahagian yang kedua ialah pengurusan prosedur teras akademik. Yang mana dalam prosedur teras akademik ni, dia adalah ada 12 dokumen yang berkaitan mengenai takwim. Okay. Lepas tu penyediaan jadual waktu, PDPC dan yang paling penting mazhab bagi semua guru, prosedur pembelajaran dan pemudah cara PDPC. Cara nak buat file ada dekat situ. Bila nak hantar RPH pun boleh rujuk. Bagi pencerap dan semua guru yang akan dicerap, kita perlu ada boleh rujuk prosedur pencerapan PDPC. Prosedur pengurusan pentaksairan penilaian pun ada. Pengurusan pendaftaran kursus program diploma pun ada. Kalau untuk menduduki penilaian akhir, yang mana kita nak timbang dia, layak ke dia duduki pun kita ada prosedur dia. Bagi yang OJT pun ada, bagi yang buat PTA pun ada. Nak ambil pelajar baharu diploma pun ada. Boleh rujuk. Prosedur pembangunan reka bentuk program baharu dan semakan kurikulum pun ada. Dan yang paling penting juga terutama untuk menunjuk MQA dan membuat ni adalah prosedur penambahbaikan kualiti berterusan CQI dan closing the loop. Boleh rujuk dekat sini. 12 fail trust akademik. Kemudian kita hanya ada 3 fail berkaitan dengan pengurusan sokongan akademik yang mana yang melibatkan prosedur pendaftaran pelajar baru. Kalau dia nak tukar masuk, nak tukar ke nak masuk keluar pelajar diploma pun ada prosedur dia. Dia nak pindah kredit pun ada dalam ini juga. Macam mana pemindahan kredit tu. Dan jika kita ada masalah,
yang kita nak dia diambil kira, prosedur aduan, maklum balas kita boleh rujuk. Sana ada borang aduan, ada borang maklum balas. Okey, untuk pengurusan umum, yang paling penting yang saya nak tekankan di sini ialah prosedur perancangan dan pengurusan latihan staf, ULKS pun ada dekat situ. Kita nak buat kertas kerja, dia ada contoh borang dia. Kalau kita buat kursus, apa cara-cara dia? Kita ada borang penilaian khusus. Okey, untuk penambahbaikan seterusnya pun ada disertakan di situ. Jadi, ambil maklumlah. Okey. Semakkan dalaman pula. Kenapa penting? Sebab ada surat ni lah. Okey, yang mana SPK Kevin Miri perlu laksanakan pemantauan SPK peringkat jabatan, peringkat kolej, peringkat zon pun kita perlu pantau. Okey. Dan apa tugas anda? Perlu bacalah setiap dokumen ini untuk mengetahui tindakan anda bagi setiap prosedur kualiti yang ada di Kevin Miri. Dan bagi pemegang dokumen, pastikan semua proses dilaksanakan dengan sempurna. Okey, pemegang dokumen juga adalah pemilik proses. Tapi tidak semesti, ada setengah pemilik proses bukan pemegang dokumen. Ini akan diberi maklum bala oleh pegawai semakkan dalaman anda. Jangan bimbang. Maksudnya, pemilik proses adalah pegawai yang dipertanggungjawabkan memastikan pelaksanaan, penyelenggaraan dan penambahbaikan suatu prosedur dalam SPK dijalankan. Okey, itu ini yang akan disemak. Siapa yang semak? Pegawai semakkan yang akan menyemak atau pegawai audit. Mereka akan buat pemeriksaan rekod, dokumen sebagai pembuktian. Mesti ada evidence. Okay. Jadi, bila kita nak tahu bila semakkan dalaman ni, boleh rujuk catatan ni satu surat penuh. Yang mana pelaksanaan SPK Kevin Miri kita telah berlangsung daripada Januari sampai November, dan audit dia ataupun semakkan dalaman dia bermula Mac. Sedialah, jangan bimbang. Pegawai semakkan dalaman ni akan bagi tahu siap-siap ikut prosedur juga. Sekurang 2 minggu kena bagi tahu saya nak audit twice. Okey, bersedialah dengan evidence. Okey, jadi terima kasih. Sebarang masalah boleh hubungi saya.